Satu orang yang berpangkat besar boleh jadi pengarah ataupun timbalan pengarah, dua itulah. Mana pangkat besar dengan kereta mewah dengan tu jatuh miskin, apa? Kerana fitnah. Di fitnah pecah amanah, dia kena buang kerja dan didakwa. Bila nama dia dah buruk, tidak ada syarikat pun nak ambil dia. Dia ni macam kecewa. Sehingga rumah dia tak ada dah, habis rumah dia dijual, kereta dia dijual, habis sampai duk rumah sewa daripada orang mengarah besar. Dia maknanya yang duit banyak dia jadi miskin dia. Kawan-kawan dia yang kaya-kaya yang sama-sama tinggallah ke dia. Dia pergi jumpa mufti ni, dia kata Allah ni tak adil dengan saya. Dia kata gitu. Allah tak adil dengan saya, dia kata. Dia kabur, memang dia tak terlibat pun, tapi satu fitnah. Esok kan dia datang lagi jumpa. Dia sendiri yang kata, saya nak mengucap kalimah syahadah. Maka mufti tu, bila mufti suruh dia ucap kalimah syahadah, tak boleh nak ucap kerana perkataan Tuhan tak adil dengan dia. Tak boleh. Siapa berpeluh-peluh nak keluar, asyhadu an la, nak keluar, asyhadu an la, berpeluh-peluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi khalaq Taha ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه البهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن
تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صل على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صل على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita hikam kita. Dan kita mengalukan kedatangan para jemaah sekalian. Moga-moga apa yang kita lakukan ini mendapat keredaan Allah Ta'ala. Dan bersyukur kita kepada Allah kerana pada pagi ini Allah Ta'ala tempatkan kita di dalam majlis ilmu,
majlis yang dikasihi oleh Allah, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita akan membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah yang disarahkan oleh Tuanku Pulau Manis ataupun Syekh Abdul Malik. Dan kita terus kepada muka surat yang ke-14. Yang sedikit yang minggu lepas itu memberitahu bagaimana manusia itu boleh terdinding sedangkan di hadapan mereka itu ada Allah. Cukuplah melihat apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita semua. Maka setengah daripada mereka mengatakan bahawa cukuplah dengan sifat qadim Allah, dan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya itu adalah milik dia, tidak akan bersamaan dengan yang hadis dengan yang qadim. Maknanya tidak, yang hadis makhluk tidak ada perbuatan makhluk, semuanya perbuatan Allah. Walaupun zahirnya kita makan obat, tapi sebenarnya kan obat yang menyembuhkan, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Junaid Baghdadi satu orang bersin, lalu dia kata alhamdulillah. Katanya Syekh Junaid Al-Baghdadi berhabiskan kalimah itu, iaitu alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki alam. Dia kata cukuplah dengan alhamdulillah. Tidak perlu lagi disambung dengan rabbil alamin. Kerana sesungguhnya bila sebut alhamdulillah, apa yang ada alam ini milik dia dah. Tak perlu dikuatkan lagi. Maknanya apa? Maknanya bila seseorang itu sudah melihat Allah, maka sudah tidak ada lagi pandangan kepada makhluk. Maka jadilah ia orang yang disebut di dalam hadis, bila diberi nikmat dia bersyukur pada Allah, bila diuji oleh Allah Ta'ala dia bersabar. Baginya nikmat dan ujian itu bersamaan sahaja. Setengah daripada mereka meletakkan bahawa ujian itu lebih disukai daripada nikmat. Lalu ditanya kenapa musibah itu lebih disukai, sehingga ada orang yang sakit, orang-orang sufi yang sakit, ketika sakit dia mohon kekalkan aku di tempat ini, iaitu sakit dia lah. Lalu ditanya kenapa, kata kerana bila aku sakit ini aku lebih banyak ingat Allah berbanding aku sihat, maka aku lebih suka dalam keadaan sakit. Kerana pada pandangan dia bahawa sakitlah lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya pada muka surat yang ke-14. Kata Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhdisa fi waqti ghaira ma azharahu Allah fihi. Tiada meninggalkan daripada bebal di situ mana jahil, akan sesuatu barang yang menghendakkan ia mengadakan sesuatu pekerjaan pada waktu yang lain daripada yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala akan dia. Kalau kita tengok matan ini agak suka dipahami. Ma taraka minal jahli, tidak ada yang tinggal daripada kejahilan. Maknanya apa? Bermaknanya orang itu memang benar-benar jahil, tak ada apa yang ada kecuali jahil. Begitu. Dia ini memang benar-benar jahil. Man arada an yuhdisa fi waqti, apabila dia nak melakukan, mengadakan pada satu waktu ghaira ma azharahu Allah, pada barang yang selain dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dalam matan ini memberitahu kepada kita, apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan seseorang tadi pada satu-satu kedudukan, lalu dia nak duduk di tempat yang lain yang Allah Taala dudukkan dia, maka itu tidak ada kecuali kejahilan semata-mata. Untuk memahami lagi kenyataan ini, maka kita tengok lagi, yakni apabila mendirikan Allah Ta'ala akan hamba itu di dalam satu hal, dalam satu keadaan daripada segala ahwal, daripada segala keadaan-keadaan yang tiada mencela. Itu mencela tu. Minun celam mencela. Jadi dibaca mencel pula nanti. Mencela. Yang tiada mencela akan dia pada syarak. Tidak mencela syarak, maka hendaklah ia melazimi akan dia, yakni menduduki tempat itu. Akan memperbaiki adab, dalam keadaan memperbaiki adabnya dengan Allah, dalam meninggalkannya. Meninggal apa? Meninggalkan keinginan dia nak tinggal, nak duduk di tempat yang lain. Meninggalkan dia dan redha dengan dia, dengan Allah.
dengan Allah dan hendaklah ia muraqabah akan Allah, sentiasa merasa diperhati oleh Allah Ta'ala dalam memeliharakan akan segala adab. Adabnya dengan Allah dan muafakat kehendak Allah, hendaklah dia melakukan sesuatu yang bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala dalam demikian itu, dalam tempat yang dia duduki, hingga memindah Allah Ta'ala akan dia daripada ahwalnya itu sehinggalah Allah Ta'ala pindahkan. Baik, untuk nak lebih faham lagi, apabila Allah Ta'ala meletakkan seseorang itu, dalam matan yang lalu disebut orang ini ada dua maqam. Satu dipanggil maqam asbab. Apa maksud maqam asbab? Maqam yang seseorang itu perlu mendatangkan sebab. Satu lagi dipanggil maqam tajrid. Tajrid ini maqam yang dia tidak memerlukan sebab. Apabila Allah Ta'ala letakkan dia di maqam asbab, contoh yang mudah, rezeki. Bila kita nak dapat rezeki, sebab kita kena cari sebab, yakni kerja. Maka kita pun bekerja lah untuk dapat rezeki. Ada tak orang yang sudah kerja, akhir kali berhenti, tinggal habis harta benda nak beribadat? Maknanya, sedangkan Allah letakkan dia di maqam asbab, tinggal terus kerja. Maka ini adalah sejahil-jahil manusia. Yang kita dapati lagi pelik, baru-baru ini, minggu lepas, satu orang jutawan daripada, mungkin jutawan kaya lah, daripada Malaysia sana telefon, boleh tolong doakan supaya segala perniagaan saya dilepaskan. Perniagaan saya dilepaskan. Saya dah letih dah, tak nak main dah. Malah dah pegang duit banyak-banyak. Dah serabut dah. Saya kat dia besar. Staf dia 900 orang. Staf dia saja 900 orang. Minta supaya dilepaskan. Sebab apa? Dia kata nak tumpu ibadah. Kata dia. Kita bagi tahu dia, kata duduklah di tempat yang Allah Ta'ala bagi duduk. Allah Ta'ala dudukkan itu di tempat itu, duduk di tempat itu. Bukan bahagian kita dah. Kita nak mau sibuk dengan ilmu, bukan bahagian kita. Bahagian kita sibuk dengan infak. Baik kita duduk di tempat itu, kita ambil. Sebab seafdal ibadat orang kaya adalah infak. Allah tidak memandang orang kaya itu banyak puasa sunat. Allah tidak memandang orang kaya itu banyak baca Quran. Ya, maksudnya itu semua afdal, tetapi yang paling afdal ibadat bagi orang kaya adalah infak. Itu paling afdal ibadat bagi orang yang kaya. Yang ini dia nak lepaskan. Dia kata dia nak tumpu dah ibadat. Cukuplah ambil, maknanya nak buang habis, yang tinggal sikit-sikit saja untuk dia nak makan. Kita bagi tahu dia, duduk di tempat itu, teruskan. Kerana apa? Baik. Ada syarat yang kita tidak perlu berpindah di maqam. Boleh faham keadaan ni? Masuk matan dia. Matan dia, kalau kamu sudah berada di tempat ini, kalau kamu ni seorang pelajar, tengah-tengah belajar, kita perlu cari rezeki, kita carilah rezeki sikit sekadar kita nak hidup di sini, tiba-tiba dapat projek besar. Apa projek besar? Projek import, export import. Contoh je lah. Projek besar. Apa yang berlaku? Kita tinggal belajar ni. Kita tumpu ke projek ini. Maknanya apa? Kita telah keluar daripada tempat yang Allah tempatkan. Ingat, kata Imam Al-Ghazali, manusia ini yang baik ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang menyibukkan dia dengan ilmu. Siang malam. Ini maqam tinggi sebenarnya, kedudukan dia. Sama ada dia yang mengajar, dia yang belajar, duduk dalam maqam yang tinggi. Jadi yang pertama, orang yang sibukkan dengan ilmu. Yang ini Allah cukupkan rezeki. Lepas tu kita tengok tok-tok guru pondok, dia tak kerja pun, tapi dia punya harta Allah orang-orang kerja. Salah seorang guru kita almarhum, dia sudah meninggal. Dia tak boleh sebut apa-apa, sebut sampai.
Dia kata, tak ada tanah. Kalau ada tanah, sudah agak buat. Dia sebut hari ni, esok orang sampai. Baba, saya nak bagi tanah, Baba. Baru sebut. Dah tanah tengok ada rock penuh dengan semua kali. Dah nak nanang ruang lagi ni. Dia fikir, mari mesin cash. Ni nak perata tanah ni. Perata tanah. Cuma je. Tengah perata tanah duk mikir, dah nak tanang apa? Esok kan satu lori yang nak dokong tu. Dia kata tak boleh sebut lah. Sebut sampai. Begitu sekali. Jadi golongan yang pertama yang afdal kata Imam Ghazali adalah golongan yang sibuk dengan ilmu. Ni orang yang belajar, orang yang mengajar. Yang kedua adalah golongan orang yang sibuk dengan ibadah. Maksud ibadah di situ panis selain daripada ilmu. Seperti disibukkan dia dengan sembahyang sunat contohnya. Disibukkan dia, tapi rezeki cukup untuk dia. Golongan pertama, golongan Allah cukupkan rezeki dia sekadar dia. Orang-orang peceng ni boleh dulu kita ada satu orang, dia ini tempat tinggal dia atas muka dunia ni banyak penjara daripada luar penjara. Nak kabur hebat dia. Penjara sebut sampai ke Pulau Jerjak sampai dia. Lawatan dia memang hebat lah. Sebut nama dia dulu orang takut dia. Takut. Orang naik kereta kabur dia pergi, orang naik kereta dia lari. Tak tahu ilmu apa dia pakai lah. Selang berapa lama dia pun Allah Ta'ala bagi hidayat. Hidayat berubah dia. Berubah sungguh. Bila berubah sungguh, waktu-waktu duha dia tak ada. Dia pergi mana? Dia pergi masjid, dia seorang diri sembahyang qada. Sembahyang qada. Lepas daripada tu, pergi belajar Quran, baru nak belajar. Umur dia kat 60 dah masa tu, baru nak belajar. Dia ada duit. Apa yang berlaku? 1 bulan Ramadan, dia masak orang kampung makan percuma je. Hari ni bubur kacang, esok bubur lambuk, lusa dia nak. Lepas tu bagi tahu orang kampung mari buat bekah aja. Dia sponsor 1 bulan. Dia ada duit lah dia tu. Di akhir-akhir kehidupan dia meninggal dah. Tapi nak cerita bila dia berubah sibuk dengan ibadat saja. Baca Quran. Kalau waktu duha dia pergi masjid, dia sembahyang qada. Berapa rakaat dia sembahyang tak tahu. Pas sembahyang. Di bulan Ramadan dia punya semangat tak tidur. Malam dia tak tidur qiyamul lail. Siang tu dia pergi, pagi lepas subuh pergi pasar sebab nak beli bahan-bahan nak masak untuk orang buka puasa. Dan bila dia wafat, masa tu kita ada baca Yasin dan habis dia telah meninggal dunia. Apa yang hebat ceritanya, dia bagi tahu ketika dia nak wafat tu, dia pesan ke isteri dia, pesan pada kita, boleh tau kalau nafas dia sesak, jangan masukkan oksigen ke dia. Dia pesan dah, jangan masukkan oksigen sebab dia tak nak dah, dia kata dia nak jumpa Tuhan dia dah. Dia minta, betul-betul dia minta, sehingga kan masa dia sesak nafas tu serba salah, dia minta sungguh. Akhir sekali dengan tenang saja meninggal. Bila meninggal, tidak ada perkataan buruk tentang diri dia walaupun zaman dia kan. Semua cerita baik-baik belaka. Kita tengok ke hidupnya itu dalam menghabiskan ibadat. Maka yang kedua, orang yang terbaik kata Imam Ghazali adalah orang yang sibukkan dengan ibadah. Yang ketiga, orang yang sibuk dengan mencari harta. Bagus juga Imam Ghazali kata. Sibuk mencari harta untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jangan harta dia seorang. Dia sibuk cari harta. Tetapi harta untuk dia seorang tak bagus. Tapi kalau dia sibuk cari harta, dia membantu seperti golongan pertama. Dia membantu golongan orang yang belajar. Dia membantu. Mana golongan-golongan tu? Golongan-golongan ahli agama. Dia membantu orang fakir miskin. Dia membantu apa dia ni? Anak-anak yatim. Ini golongan yang baik sebenarnya kata Imam Ghazali. Maka yang ketiga, golongan yang terbaik adalah orang yang sibuk mencari harta untuk memberi manfaat pada orang lain.
maka tidak salah. Kekayaan itu tidak salah. Yang salah kaya yang melalaikan kepada Allah, yang melupakan diri. Golongan yang keempat, dia tidak sibuk dengan ilmu, dia tidak sibuk dengan ibadat, dia tidak sibuk dengan mencari harta yang banyak, tapi dia hanya sibuk dengan berkhidmat pada orang lain. Bila ada kematian, dia dulu sekali gali kubur. Bila ada apa dia ni, bila ada saja gotong royong, dia dahulu kali. Dia adalah golongan yang berkhidmat. Dia masuk golongan yang keempat. Walaupun kerja dia untuk diri dia ataupun untuk orang yang tu, untuk masyarakat, berbanding dengan orang yang ketiga, dia infak betul-betul. Maknanya golongan yang ketiga ni kadang-kadang dia mengatasi golongan yang lain kalau harta dia banyak. Seperti apa? Seperti dia membina masjid. Itu di masa kita kuliah di Perak dulu, lepas main subuh, buat kuliah subuh, orang tu kata, ustaz, yang sembahyang sebelah ustaz tu, ustaz perasan tak? Kata belah mana? Belah kiri ke belah kanan? Dia kata belah kanan. Dan kenapa? Itu masjid tu duit dia seorang je. Bertanya dia, siapa yang duduk kat Perak ada satu masjid, duit dia seorang, berapa juta? Duit dia seorang sahaja. Tak nak campur duit lain, tak nak duit kerajaan, tak nak minta sumbangan, dia seorang 100%. Ini kalau semua yang semayang dalam masjid itu, semua pahala sampai ke dia. Maknanya. Baik, itu 4 golongan. Maka jangan kamu berpindah. Jangan kamu berpindah apabila menepati syarat ini. Apa dia syarat dia? Syarat dia yang pertama, hati kita tenang dengan keadaan yang kita ada. Tenanglah dengan keadaan kita. Orang yang berniaga tenang dengan perniagaan dia. Orang yang belajar tenang dengan pembelajaran dia. Cukup, alhamdulillah. Yang kedua, ini penting. Yang kedua, tidak mengganggu ibadah. Kalaulah dia ini berniaga besar tinggal mengganggu ibadat, dia kena tinggalkan. Maka yang kedua, tidak mengganggu ibadat. Bila tidak mengganggu ibadat, dia tak ada masalah. Nak jadi kaya macam mana pun, tak ada masalah. Dan yang ketiga, pekerjaan itu menepati syariat. Kalau tidak menepati syariat, maka tidak perlu. Tinggalkan. Seperti selamat daripada riba. Minta maaflah, zaman hari ini riba berleluasa. Kadang-kadang perniagaan orang yang terlibat dengan perniagaan, dia tak terlepas dengan riba. Maka itu dikira perniagaan yang tidak menepati syariat, dan perlu dia berpindah. Perlu dia berpindah. Dan yang keempat, yang keberapa? Yang ketiga. Keempat, sentiasa bersahabat dengan orang-orang yang baik. Pekerjaan dia sahabat dengan orang yang baik. Kita dulu ada satu orang, masa kursus di pejabat agama dulu, jumpa satu orang. Dia ni bilal masjid. Tahu tak kerja dia sebelum apa? Sebelum dia jadi bilal masjid, dia kontraktor bangunan. Dia bagi tahu tu bangunan tu kat 10 tingkat tu, itu projek saya dulu. Dia bagi tahu tempat-tempat. Tu projek saya dulu. Masa jadi kontraktor dulu, dia kata duit banyak, tapi hati tak tenang. Hati serabu sama. Fikir. Tu kata, yang pertama tadi kita kata, kalau hati tidak tenang, pindah. Pindah. Kemudian dia kata, kalau kita tak bagi rasuah, tak boleh projek. Kena ada juga sikit-sikit. Kadang-kadang dapat dah projek, dah berapa nak bagi? Kata nak bagi, potong balik. Akhirnya apa yang berlaku? Dia tinggalkan kerja kontraktor tadi, dia jadi bilal. Jadi bilal. Patut saja je kita tanya, dah kalau dapat projek baru, bosor projek nak, dia kata tambah. Walaupun dia kata tambah. Walaupun projek besar sangat, dah tambah. Kenapa? Dia kata hati tenang.
Walaupun duit jauh lah beza, tak banyak duit, tapi cukup-cukup makan, hati tenang. Sebelum subuh turun dah masjid. Dah tenang apa? Maknanya. Jadi akhir sekali kekal keadaan gitu. Itu tak apa. Maka ramai manusia yang duduk dalam keadaan dia tidak tenang. Dia duduk lagi di situ. Itulah sejahil-jahil manusia, kata pengarang kitab kita ini. Hendaklah dia berpindah. Dan sentiasa bersahabat dengan orang yang baik. Bila dia duduk dia jadi Bilal, jumpa Tok Imam, jumpa Tok Bilal, yang lain. Jumpa imam-imam, jumpa jemaah. Itu selesai. Selesai masalah dia tadi. Kemudian dapat menjauhkan diri daripada orang-orang yang fasik. Bila dia duduk di satu tempat, dia menjauhkan diri daripada orang fasik, maka itulah dikatakan bahawa dia kena duduk di tempat itu, jangan lari. Jangan lari. Jadi seandainya kalau seseorang itu, dia ni dah semayang dia jaga, semayang dia jaga. Ini sahabat kita, alhamdulillah dia hebat kita. Kita kenal dia di Tarim. Masa dahulu tak kenal dia, kena di sini masa daurah dahulu. Dia belajar di negara mana? Tak ingatlah. Libya, dia belajar di Libya. Dia mari sini masa daurah pasal dah cakap Arab. Lepas tu kita pun duduk dengan dia, jalan dengan dia sama. Dia jadi penterjemah kita lah. Masa tu kita tak apa boleh lah ni, alhamdulillah lah, boleh lah sikit-sikit. Jalan ke dia. Balik daripada Malaysia tu, dia kata kalau balik nanti, balik daurah nanti, jangan balik lalu Terengganu, duduk rumah dia. Jadi kita balik sekali flight dengan dia, lepas tu singgah duduk rumah dia satu hari. Dia tempatkan satu bilik. Bilik ni kiri kanan ini kitab pakai. Kata hantar kerja dia. Dia kata anak ni kerja kanan, kerja anak kuliah aja. Subuh 7 kali, malam 7 kali. Setiap malam subuh, lepas tu subuh ke zuhur relax tu saja. Naik motor pergi ramai-ramai. Tapi dia kata rezeki banyak. Dia duduk di Mutiara Damansara. Jadi duduk gitu. Selang beberapa lama, dia panggil kita pun pergi ke dia, minta semayang hajat. Mayang hajat mana? Mayang hajat buka kedai satu. Dia sewa 1 bulan 5,000 kedai. Dia sewa. Barang-barang banyak barang-barang ibadat, barang-barang daripada Indonesia dia ambil. Telekon, jubah budak-budak, perempuan semua. Lepas tu kopi, barang-barang ibadat. Sebab jemaah dia yang ramai pergi umrah tu boleh ambil dengan dia. Apa yang berlaku pada beliau? Dia kata 7 malam jadi 5 malam ngajar. Lepas tu lama-lama jadi 4 malam. Jemaah dia tunggu mana tu? Mana ustaz? Ustaz duduk kat pelabuhan. Maknanya barang dia tu bukan ambil kau tu, sampai ke pelabuhan dia. Dia kata kalau kena barang kat pelabuhan, tinggal kuliah lagi ambil barang. Akhirnya dia kata jemaah duk tunggu semua dia. Kerek dia kata, sehingga kan tak boleh nak kuliah dah. Apa yang berlaku di bulan Ramadan, nak baca Quran 1 kali khatam pun tak mampu. Dalam bulan Ramadan kau sibuk. Dulu kita pergi pertama kali pakai motor je. Tapi bila kita balik, kita pergi yang kedua tu jumpa dia. Kalau kereta mewah lah. Berniaga maju. Berniaga memang maju sungguh lah. Tapi dalam bulan Ramadan nak khatam Quran pun tak boleh. Apa yang berlaku? Tu kita rasa beliau ni hebat. Dia tinggal serta-merta. Dia tinggal, orang marah belakang. Tengok. Dia meninggalkan perniagaan yang ketika itu sangat maju. Kalau orang ambil tu cuci tangan saja, semua pelanggan tu. Orang tu bayar, dia pun jual kedai dia. Dia kata anak duduk daripada dulu balik 7 malam 7 pagi. Maknanya maka ketika itu bagus kalau begitu. Sebab apa? Bila hati sudah tidak tenang, dah mengganggu ibadat. Bila sudah hati tidak tenang, mengganggu ibadat, dia kena pindah. Dia tak boleh duduk tempat itu. Tapi kalau ibadat tak terganggu, hati tenang, maknanya maka ketika itu dia duduklah di tempat yang Allah tempatkan. Begitu. Tapi kalaulah dia ini nak berpindah, bermakna dia telah maknanya ingin mengambil satu nak mengadakan satu waktu yang tidak dizahirkan oleh Allah. Okey, baik.
Dan kata Abu Osman radhiyallahu anhu, adalah aku dalam masa 40 tahun tiada memindah Allah Ta'ala akan daku. Dalam satu hal tak pindahkan dia, maka aku benci akan dia. Masuk benci dia jadi puas. Puas dah dia mana. Masuk benci itu dia jadi puas dengan keadaan dia tadi. Sebab tu Imam Ahmad Ibn Hanbal itu belajar lama. Bila dia start mengajar, katanya lepas Imam Syafi'i wafat. Belajar. Bila wafat barulah. Sebab tu dia kata dia sempat belajar dengan Imam Malik. Kata Imam Ahmad, aku belajar fiqh Imam Malik, aku diberi faham. Aku belajar fiqh Imam Syafi'i, aku diberi faham. Lalu dia bertanya pada gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kamu hendaklah ijtihad dengan pandangan kamu sendiri. Maka keluar mazhab dia sendiri, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sehingga guru dia wafat, barulah dia mengajar. Maka dikatakan bahawa dia benci akan dia. Benci di situ maknanya apa? Kalau kita malal, bosan, puas lah maknanya duduk di situ. Dan tiada memindahkan Allah Ta'ala akan daku pada satu hal, maka muka aku akan dia, sampai rasa tak suka. Muka di situ kan marah pada Allah. Maknanya tak suka. Dan sebenarnya hikayat mu'alif ni, Syekh Ibn Athaillah Sakandari sendiri pun, beliau ini orang yang menentang tasawuf ni, pengarang kitab kita ni. Sebelum menjadi ahli sufi, dia menentang tasawuf. Dia ada ahli fiqh. Dia adalah ahli fiqh. Lalu dia tidak setuju dengan tasawuf. Sehinggalah dia kata dia berjumpa dengan anak murid kepada Abu Abbas Al-Musi. Kata anak murid, berkata guru saya demikian. Dia pun terkejut. Dia kata ini kalam gurunya bukan jalan-jalan orang. Akhirnya dia pun masuklah kuliah Syekh Abu Abbas Musi, yang dia tak setuju. Dia masuk, lepas dia masuk, dia tengok kalam daripada Abu Abbas Musi, akhirnya jadi anak murid. Bila jadi anak murid, orang yang sudah alim dah fiqh, belajar sekejap dia alim tasawuf. Tapi Abu Abbas Syekh Ibn Athaillah tidak terkenal dengan ahli fiqh. Dia terkenal dengan ahli tasawuf. Maka dia sendiri rahimahullah ta'ala, syekhnya Abu Abbas Al-Musi, pada ketika mencita ia hendak tajrid, dia bercita-cita nak tajrid. Apa makna bercita-cita nak tajrid ni? Maknanya bercita-cita nak meninggalkan asbab. Kalau kerja tambah kerja. Maknanya nak serah gitu, rezeki duduk tangan Tuhan saja. Maka dan meninggalkan barang yang atasnya pada istilah ilmu yang zahir. Kenapa? Dia nak sibuk dengan ilmu. Dan tiada menjawab Syekh radhiyallahu anhu, gurunya tak jawab, tak beri jawapan. Dan inilah daripada setengah natijah ilmu pada Allah Ta'ala dan makrifah rububiyah. Inilah dia dan setengah daripada hasil ilmu Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita kena tahu apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada hamba dia. Memahami tentang kehendak Allah. Ingat kehendak kita, maknanya kehendak kita banyak bercampur dengan nafsu. Sebab tu orang-orang yang sakit, dia kata antara sembuh dengan sakit ini, aku tidak akan minta sembuh. Sebab apa? Sebab kalau aku minta sembuh, aku bimbang itu kehendak aku. Tapi biarlah Allah yang menyembuhkan, biar aku ikut kehendak Allah. Ni orang sufi lah, kita tak dia gitu. Ada satu cerita orang sufi lah, ni wali Allah. Dia bagi tahu, dia kata kepada orang, dia kata, kamu tak yakin ke dengan rezeki Allah? Baik, dia ini kata, aku nak pergi mengembara, nak berjalan di satu tempat. Dan aku nak berjalan mengembara, aku tidak mau bawa bekalan walau sedikit pun. Dan aku yakin Allah tidak biarkan aku. Dan aku tidak akan berjalan di tempat orang yang lalu. Nanti orang akan tolong aku. Aku pergi jalan di jalan yang lain yang tidak ada orang lalu jalan tu. Pergilah dia tak bawa bekalan. Duit tak bawa, bekalan tak bawa. Duit makanan pun tak bawa. Jalan kaki gitu. Lepas tu tambah jalan. Kalau jalan lebuh raya, takut orang berhenti ambil. Maknanya lalu kok jalan hutan. Sehingga tak ada orang. Cerita ni di padang pasir. Lalu kok jalan pada jalan yang lain.
Maka lalulah dia. Sampai ketika laparlah dia. Lapar berjalan lagi. Siapa dorong? Jalan lagi. Dan dia kata, Allah Ta'ala tak akan biarkan dia. Tiba-tiba apa yang berlaku? Ada satu rombongan tersesat jalan. Pada pasir je tak ada signboard, tersesat jalan. Bila tersesat jalan tak tahu nak pergi ke mana, Bila tak tahu nak pergi ke mana ni, akhir sekali dia kata kita kena cari orang. Biar ada orang yang boleh tunjuk kita ni. Nampaklah satu orang jalan dalam keadaan letih, tak ada makanan. Sang wali tadi. Nutuh dia orang. Kita pergi tanya dia. Kita dah sesat jalan ni. Dia pun, rombongan tadi pergi tuju ke dia. Dia tengok Allah, ada pula makhluk. Lari dia. Nanti orang tolong dia. Dia lari-lari. Dan dia lari, dia dah tak makan. Tahan dia. Dia lari. Akhir kali tak cakap dah. Orang tu dekat dengan dia. Apa yang dia buat? Dia pun buat jatuh pensan. Pensan. Orang kata buat lelok mati. Supaya orang biarkan dia. Dia jatuh. Bila dia jatuh pensan, orang pun tengok, orang ni nak pensan, hampir-hampir nak mati dah ni orang ni. Apa yang berlaku? Orang tu kata, ambil air. Ambil air. Ambil makanan. Sehingga disebut dalam kitab, dia guna sikin, dia guna pisau. Sebab dia tak nak buka mulut dia. Tak nak buka mulut dia. Dia akan nak cuba buka. Apa yang guna pisau? Pisau buka. Luka saja. Akhirnya apa? Baru dia letakkan curah air dalam mulut. Dia ambil makan. Dia pun bangun. Dia pun suka. Dia kata, kamu ni gila ke? Dia kata, aku nak suka tu sebab aku kan bodoh pada Allah Ta'ala. Maknanya, aku yakin dah Allah Ta'ala akan beri rezeki. Dan dia dah niat dah. Kalau boleh dia tambah kat tangan dia suat dalam mulut dia. Orang yang Allah suatkan dia. Ini atas makam tertentulah. Dia memang jangan buat gitu. Okey, baik. Maka dikatakan di sini bahawa dia nak tajwid, maka tidak dibenarkan. Gurunya senyap saja. Maka jika muka ia kepada hal itu dan tiada berkehendak ia kepada berpindah daripada Allah Ta'ala daripadanya dengan nafsunya, dan lagi berkehendak ia akan mengadakan lain daripada yang telah dinyatakan Allah Ta'ala akan dia, maka bahawasanya sampailah ia kepada kesudahan jahil. Kalaulah dia ini maknanya nak tinggalkan keadaan dia yang Allah Ta'ala tetapkan dia, sedangkan dia nak tinggalkan itu, sedar tak sedar dia sebenarnya mengikut nafsu dia. Dia tidak mengikut kehendak dia. Ramai mana orang dia kata, saya nak tumpu ibadat, maka dia tinggalkan pekerjaan. Dulu ada seorang yang dia tiap-tiap bulan, lama sekali dia balik, dia jumpa kita, dia bagi duit sama. Dia kerja offshore, kerja laut. Bila dia belajar, akhirnya dia berhenti kerja offshore. Kerja offshore. Dia kata apa? Dia nak tumpu ibadat. Itu nafsu yang dia sembunyi. Niatnya nampak zahir kerana nak cari Allah, tetapi sebenarnya mengikuti nafsu, tertipu dengan tipu daya nafsu. Maka dalam keadaan macam itu, dia sebenarnya berpindah daripadanya dengan nafsunya, dan lagi berkehendak ia akan mengadakan lain daripada yang telah dinyatakan oleh Allah. Allah tak suruh lagi pindah, dia pindah sendiri. Dia berpindah sendiri tadi. Maka ini adalah kesudahannya jahil, sejahil-jahilnya dengan Allah. Dan jahil adabnya di dalam hadrat taufik Allah Azza wa Jalla. Maka maknanya dia jahil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan segalanya. Baik, seorang itu tak boleh kena berpindah sendiri. Nak berpindah ada syarat dia. Syarat dia yang pertama, bila dia berpindah tidak mengganggu ibadat. Kalau dia berpindah mengganggu ibadat, yang sahabat kita itu dia pada orang yang sibuk berdakwah jadi ahli perniagaan. Ahli perniagaan ganggu tak ibadat? Kalau tak ganggu ibadat, teruskan. Tetapi kalau dia berpindah daripada ahli ilmu kepada ahli perniagaan dan mengganggu ibadat dia, maka dia tak boleh berpindah. Maka syarat yang pertama tidak.
Yang kedua, tidak maknanya dia boleh berpindah selagi mana tidak jatuh dia kepada perkara syubhah dan juga haram. Kalau tak jatuh perkara syubhah haram, beres, tak ada masalah. Kalau katakan, oh saya nak berniaga tapi saya kena buat pinjaman riba contohnya, tak boleh. Kenapa? Kerana dia tidak dapat meninggalkan perkara syubhah dan juga haram. Ataupun yang ketiga, dia diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk berpindah. Diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk berpindah. Ada satu orang tu, dia kerja dengan orang. Dia membawa orang motivasi. Dia penceramah. Tahu tak dia ceramah bab dia? Dia ceramah untuk maknanya untuk bagaimana nak majukan satu-satu perniagaan. Dia ceramah. Ceramah untuk dapat kekayaan lah. Orang masuk kursus. Saya kat tu bayar dia. Kerja dia ceramah dia. Dia tak niaga. Tapi ajar orang macam mana nak majukan perniagaan. Lepas tu dengan teori-teori tu dia bagi orang. Dia kata ramai orang tu datang jumpa dia, jadi syarikat dia maju ikut teori dia tu. Timbul satu masa dia kata, dia kena buat sendiri lah. Dia duduk selama ni duduk ajar orang. Dia pun bukalah syarikat diri. Mampu dulu. Habis modal. Dia kata benda. Dia kata dia kata saya ni ustaz, saya ni buat sebagaimana saya ajar orang. Bila saya ajar orang buat macam mana, saya ajar orang marketing macam mana, macam itulah saya buat. Orang lain maju, dengan saya habis modal. Habis modal. Lepas tu dia kata apa? Dia kata memang Allah tak letakkan dia gitu. Tak letakkan dia gitu. Dan ni duk sibuk dengan ibadat lah. Cukuplah dengan passion yang ada tu, jadilah. Maknanya kadang-kadang begitu. Dia bukan kerana ialah kita belajarlah kursus marketing apa-apa, sebenarnya dah rezeki. Heran dia kata, tak berjaya juga dia. Maka diilhamkan kepadanya pekerjaan yang lain, baru boleh. Ataupun dia berpindah. Yang keempat, dipindahkan oleh gurunya. Sampai masa dah dia kata, kamu ni kena begini, kata gurunya. Kamu tidak boleh menceburi bidang perniagaan. Kamu bahagian kamu ini ilmu. Orang ini belajar ilmu tak dapat, tak faham, kata gurunya, kamu pergi kepada perniagaan supaya kamu bantu orang yang belajar. Maka kalau begitu boleh berpindah dengan bimbingan guru yang benar. Tuan Guru Haji Abdullah Almarhum, kita belajar dengan beliau 1 tahun, tahun akhir budak tahun 4 dia akan pilih satu orang yang akan jadi anak angkat dia. Satu orang jadi anak angkat dia. Jadi sampai tahun 4 seorang dipilih. Apa tugasnya? Ustaz akan panggil lah. Bersih sini, buat gini. Apa yang berlaku selepas wafat meninggal beliau ni, semua yang jadi ahli khidmat rumah Ustaz Loh tu jadi ngajar atas masjid lagi. Semua sekali. Boleh katakan semua. Bila kita jumpa satu ustaz tu, Ustaz Syafi'i kata, anak masa zaman anak ni, anak tidur sampai ke rumah Ustaz Loh. Kemah-kemah. Anak ni, kita di masa zaman Ustaz Loh dulu, dia suruh kita niaga. Niaga sama saya. Apa yang berlaku? Mampu tu modal Tok Guru. Itu tolong niaga. Modal Tok Guru mampu. Padahal kenapa? Adakah ustaz tu tak ikut BT suruh kita niaga? Dah. Rupa-rupanya baru kita faham. Memang kita tak boleh niaga. Tak boleh niaga. Macam-macam niaga semua mati belaka dah. Tuan Guru dah beri syarat dah. Bukan dia kata dia tak ada duit. Dia panggil kita dia. Kita pun ambil lah. Masa tu budak-budak jual apa? Nak baju, nak kain buat jubah. Yang tukang jahit isi pada ustaz tu. Jadi beli, pergi ke ustaz tu. Jadi pelajar-pelajar kita jual. Kita jenis halal-berala, tak ingat siapa hutang. Tak ada catat-catatan. Akhir sekali, Tuan Guru pun suka je. Dia tak kata apa-apa. Tapi lepas pada ni baru kita tahu. Rupanya memang kita tak boleh.
Tak boleh nak meniaga. Baik. Maka apabila diperintahkan oleh guru, itu antaranya. Dan wajib. Dan inilah daripada memalingkan hukum waktu. Ini memalingkan hukum waktu. Daripada duduk keadaan ini, orang yang sudah berniaga contohnya nak pergi kepada belajar sampai tinggal perniagaan. Tak boleh. Maknanya mengisyaratkan kepadanya orang yang ahli sufiah. Ahli sufiah menunjukkan dan iaitu kepada mereka itu daripada terlebih besar dosa orang yang khas. Dia kira apa? Orang ini telah melakukan kesalahan dan dia dikira sejahil-jahil orang. Allah beri dah dia kedudukan dia. Hanya dia kena pandai lah. Orang yang kaya duduknya begitu. Orang yang ahli ilmu duduknya begitu. Duduknya begitu. Ramai mana? Maknanya orang yang sudah ahli ilmu, dia pergi sibuk bidang lain. Akhirnya binasa ilmunya. Begitu, maka duduklah. Kalau kamu keluar, maka dikira kamu lah sejahil-jahil kamu dengan Allah Ta'ala. Sedangkan ulama mengatakan jahil itu ada dua. Satu jahil murakab, satu jahil basit. Orang Terengganu tambah segi, dia kata jahil tukir. Itu orang Terengganu lah. Jadi jahil murakab ini dikatakan bahawa dia ini jahil tapi dia tidak tahu apa yang dia jahili. Katanya apa dia ni? Syekh Abdullah Baras mengatakan bahawa orang kafir itu zul nufus wa jahlin. Dia itu hanya ikut nafsu dan duduk dalam kejahilan. Adapun orang yang beriman itu zul qulub wal aqlin. Orang yang beriman itu mempunyai hati dan juga akal. Maka orang yang tidak beriman itu jahilnya jahil murakab. Dia tak tahu pun. Dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Tetapi jahil basit, dia tahu apa yang dia tidak tahu. Kenapa yang kamu tak tahu? Saya banyak benda saya tak tahu. Bab ni saya tak tahu, bab ni tak tahu. Bab Mekah, bab haji, bab ni saya tak tahu. Dia tahu benda yang dia tak tahu. Dan satu lagi, dia tak tahu benda yang dia tak tahu. Apa yang mu tak tahu? Tak tahu. Begitu itu dia panggil jahil murakab. Jahil murakab. Maka katanya ulama, jahil dengan Allah itulah seberat-berat jahil. Maksudnya dia kata merupakan satu dosa. Seperti apa? Seperti sesuatu itu tidak melihat itu datang daripada Allah dan tidak melihat itu dari yang Allah menentukan dia. Dan tidak melihat apa yang Allah tempatkan kepada dia. Maka dalam keadaan macam itu, dia melihat pada dirinya. Dia kaya, maka dia melihat kebijaksanaan dia dalam menguruskan perniagaan. Keberkesanan di dalam strategi perniagaan dia. Maka dia lihat itu. Maka itu sejahil-jahil manusia. Sejahil-jahil manusia katanya. Maka yang wajib atas hamba itu menyerahkan pada hukum Allah. Menyerahkan pada hukum Allah Ta'ala dalam demikian waktu itu. Dalam waktu yang Allah tetapkan dia. Sama ada dia ahli ilmu, ahli perniagaan, ahli ibadat dan seumpamanya. Maka iaitu adab ubudiyah. Inilah adab dia mengabdikan diri kepada Allah. Dan yang dikehendaki ilmu Allah, itulah dikehendaki di dalam ilmu Allah. Sebab tu duduklah kamu di tempat yang kamu dudukkan. Kalau kita orang awam, kita tak boleh cakap seperti orang khas. Ini orang ibadat nak syurga neraka tak ikhlas. Betul dari segi tasawuf, tapi itu bukan kedudukan orang awam. Kedudukan orang awam macam kita beribadat kerana nak syurga, kerana takut neraka, sah. Tapi bila dah naikkan, Allah Ta'ala naikkan daripada peringkat khas, dia tak boleh lagi. Dia bukan kerana nak syurga, kerana dia beribadat kerana kehambaan dia pada Allah. Baik, maka duduklah kamu di tempat yang Allah Ta'ala dudukkan kamu tadi. Dudukkan kamu tadi. Dan dikatakan bahawa dan yang dikehendaki ilmu pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tu ya salah tulis. Dan inilah
Satu daripada segala makna lafaz waktu dalam istilah mereka itu. Itulah waktu. Masa waktu itu ialah hal yang didudukkan kamu oleh Allah. Kita sekarang ni, hal kita adalah hal ahli ilmu. Ahli ilmu ni dua. Satu orang yang belajar, satu orang yang mengajar. Ada kata ahli ilmu ni tiga. Satu orang yang belajar, satu orang yang mengajar, satu orang yang mencintai ahli ilmu. Maka duduklah kamu di tempat itu. Maka sibuk dengan ilmu. Jangan duk sibuk dengan yang lain daripada ilmu. Kalau nak sibuk yang lain daripada ilmu, tengok syarat dia. Ada mengganggu ibadat ke, hati tenang ke, dan seumpamanya. Kalaulah maknanya kita lari daripada tempat yang Allah Ta'ala dudukkan itu, maka dikata inilah sejahir-jahir dengan Allah Ta'ala. Dan telah tersebut di dalam satu khabar bahawasanya firman Allah Ta'ala, wahai anak Adam, engkau berkehendak dan aku berkehendak, dan tiada ada ia melainkan barang yang ku kehendaki. Maka jikalau engkau serahkan bagiku pada yang ku kehendaki, maka mengenai aku akan dikau. Mengenai aku akan dikau, maka jangan engkau menyalahi akan daku pada yang dikehendaki. Nescaya kalahkan akan dikau pada yang engkau kehendaki, maka tiada ia melainkan yang ku kehendaki. Apa maksud dia? Maksud dia diceritakan bahawa Allah memberitahu sesungguhnya Allah ada kehendak, kamu ada kehendak kamu. Allah ada kehendak kamu, kehendaknya. Namun kehendak Allah Ta'ala lah yang sebenar-benarnya. Kehendak Allah Ta'ala. Oleh itu kamu serahkan kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau kamu lawan, nak ikut kehendak kamu, kamu akan binasa, akan kalah kehendak kamu. Bila Allah Ta'ala maknanya. Sebab tu kita tengok, kadang-kadang bila sahaja ada tanda-tanda yang kita ini maknanya melakukan satu perkara itu tidak diredai oleh Allah, maka kita kena kembali balik, duduk di tempat yang Allah bagi. Satu orang itu dia bekerja siang malam. Dia sendiri cerita ni. Diri dia sendiri cerita. Dia kerja siang malam. Kerjanya baiki telefon. Siang malam. Waktu pagi sampai ke malam, lewat malam. Pagi esok baiki semua telefon. Telefon memang ada orang rosok. Baiki semua. Duit banyaklah masuk. Lepas tu dia cerita. Dia kata dah kita kuliah di Terengganu tu masuk radio. Kuliah di Terengganu tu masuk radio. Jadi dia sambil buka baiki telefon dengar cerita. Lepas tu dia kata benda, ustaz ni macam kata saya. Kita mana tahu, kita dah tahu je. Kita kuliah di masjid, dia duduk di kedai dia. Akhirnya apa yang berlaku? Dia mari fikir. Dia kata, tak apalah. Dia baki siang je, malam dia pergi surah, pergi masjid. Bagus juga. Dia pergi masjid. Bila dia pergi masjid, lepas tu dia kata benda. Dia kata, ya sungguh dia kata. Dulu, dia pergi siang malam. Dengan dia kerja siang saja, banyak dia kerja siang saja. Allah Ta'ala ganti lebih lagi. Ganti lebih lagi. Disangkakan dia akan dapat banyak. Dia kira akal kita memang gitu. Oh, siang dapat 50 ya, 100 ya, capur malam lagi. Boleh 200 ya sehari. Dan kalau kita buat siang je, boleh 100 je. Maka dia pun maknanya dia siang malam. Akhir sekali bila dia dengar kuliah, dia kata kerja siang lah je lah, malam tutup. Maka pada peringkat awal tu memanglah peringkat awal tu, tapi setelah lama dia kata apa? 2 kali ganda dia dapat. Kerja siang malam dengan siang saja. Maka di sini kena faham. Orang dapat rezeki dengan dua, satu dengan zahir, satu dengan batin. Apa maksud batin? Bukan ilmu batin tarik binti tu kan. Apa maksud dia? Maksud dia satu dengan bekerja mendatangkan asbab, satu dengan jalan mendekatkan diri dengan Allah. Kata ulama, jalan mendekatkan diri dengan Allah tu lebih kuat menarik harta, mendatangkan rezeki sebenarnya. Sebab tu disebut waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah kamu di pintu-pintunya. Memang kalau tak baca Quran pun kita masuk ikut pintu. Kita masuk ikut pintu kan, bukan kerana kita baca Quran. Kalau kita baca kecil-kecil, memang kita masuk ikut pintu. Orang kafir tak baca Quran pun masuk ikut pintu, dah masuk ketika. Maka waqtul buyuta min abwabiha. Kata Syekh Ibn Athaillah, pengarang kitab kita.
Dalam kitab apa ni Asqatu Tadbir. Dia kata apa? Dia kata masuklah rumah rezeki dalam melalui pintu ibadat. Ada cerita yang lucu sikitlah. Katanya Imam Ahmad, wallahu alam. Katanya Imam Ahmad rasanya dia pergi keluar berdakwah, mengajar macam biasalah. Dia balik rumah dia, orang rompok rumah dia. Orang rompok dia tak masuk ikut pintu, dia masuk ikut tingkap. Dia tingkap terbuka. Dia pun memikir, ada perompok masuk. Dia pun memikir, kalau aku masuk ikut pintu, tuan perompok tu kata aku ni tuan rumah. Jadi tak apa, aku masuk ikut tingkap kau. Dia pun masuk ikut tingkap. Bila dia masuk ikut tingkap, perompok dia terkejut. Lalu dia beri isyarat. Kalau kita kira isyarat. Jadi perompok pun tahu, dia sama ni perompok juga. Lalulah dia pun bagi tahu. Dia tunjuk ke perompok tadi. Duit sini. Sini. Terkejut perompok ni, memang perompok kelas tinggi. Memang hebat betul dia. Jadi akhir sekali Imam Ahmad itu dia tolong perompok menapa? Baru dalam rumah ni ada benda ni. Memanglah dia tahu. Sebab rumah dia. Dia pun tolong. Jadi perompok tadi pun ditolong oleh Imam Ahmad. Lepas tu Imam Ahmad pun kata biar aku lompat ikut tingkap dulu. Kalau tak ada orang pun keluar. Dia pun lompat ita-ita dia pun beri. Bawa pun lompat, berlari dua-dua. Akhir sampai masa rehat dah selamat dah tempat tu. Kata perompok seorang lagi tu kata, dah mudah tolong aku, mari kita bagilah dua. Katanya, tak payah ambil gemuk belaka lah. Dah, mu apa buat madam dah. Bagi, ambil mu belaka, tak nak, dia tak nak. Sebab apa tambah? Dia kata, sebenarnya kamu merapok tu rumah aku lah. Terkejut dia. Terkejut. Apa yang berlaku? Akhirnya, perompok tu nak bagi belaka je. Tahu dah ni tuan rumah. Imam Ahmad bagi belaka. Syaratnya mu jadi anak murid aku. Jadi anak murid. Imam Ahmad je boleh buat gitu. Kita jangan. Okey, baik. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi duduklah di tempat yang Allah Ta'ala duduk. Tak ada kehendak kecuali kehendak Allah Ta'ala. Dan kata Abu Ayyub Sakhtiyani, apabila radhiyallahu anhu, apabila tiada ada yang engkau kehendaki, maka kehendaklah olehmu barang yang ada. Tak ada kehendak, ikutlah kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu jadilah kamu orang yang zuhud contohnya. Zuhud ni macam mana? Orang zuhud yang pertama tak bercita-cita sesuatu yang dia tidak ada. Kita tidak ada kereta sport, kita tak bercita-cita pun nak dapat kereta sport. Contohnya. Yang kedua merasa cukup dengan apa yang ada. Apa yang kita ada ni alhamdulillah dah. Rasa cukup dah dengan apa yang kita ada ni. Gitu gambarannya. Yang ketiga membelanjakan lebihan yang ada. Tolong Allah Taala bagi kaya. Belanja dengan lebihan yang ada tadi. Baik. Kemudian dikatakan bahawa dan kata setengah mereka itu apabila jatuh orang yang engkau benci akan dia, maka jangan engkau lawan Allah Ta'ala pada barang yang dikehendaki. Ada benda yang kita tak suka, Allah Ta'ala jatuhkan kita, jangan kita lawan. Jangan kita berputus asa dengan Allah. Allah jatuhkan kita miskin contohnya, waliyazbillah, miskin jadi fakir semua, jangan kita lawan Allah. Apa Allah Ta'ala jatuhkan saya miskin? Kenapa Allah Ta'ala tak adil? Tak boleh. Dulu ada satu orang mufti Terengganu. Dia sebelum dia masa tu dia jadi mufti lagi, kita pergi ziarah dia. Dia cerita pengalaman dia. Pengalaman dia ni satu orang yang berpangkat besar. Boleh jadi pengarah ataupun timbalan pengarah, dua itulah. Maknanya pangkat besar. Kereta mewah dengan tu. Jatuh miskin, apa? Kerana fitnah. Dia difitnah, maknanya dia panggil solat pecah amanah gitu. Dia difitnah pecah amanah. Bila difitnah pecah amanah, dia kena buang kerja. Dah didakwa. Bila nama dia dah buruk, tidak ada syarikat pun nak ambil dia. Akhir sekali apa yang berlaku? Dia ni macam kecewa. Sehingga rumah dia tak ada dah, habis. Rumah dia dijual, kereta dia dijual, habis sampai duduk rumah sewa. Daripada orang mengarah besar ni, maknanya yang duit banyak dia, akhirnya dia jadi miskin dia.
Sepanjang maknanya dia naik mahkamah tu, hidup dia memang susah. Kawan-kawan dia yang kaya-kaya yang sama-sama tinggal belakang dia. Dia pergi jumpa mufti ni. Dia kata, apa dia kata? Dia kata Allah ni tak adil dengan saya. Dia kata gitu. Allah tak adil dengan saya, dia kata. Dia kabur, memang dia tak terlibat pun, tapi satu fitnah. Bila dia kata gitu, terkejut lah tu. Mufti tadi. Mufti terang kerja. Akhir sekali dia pun balik. Malam tu dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Malam tak boleh tidur. Esok kan dia datang lagi jumpa. Dia sendiri yang kata, saya nak mengucap kalimah syahadah. Maka mufti tu, bila mufti suruh dia ucap kalimah syahadah, tak boleh nak ucap. Kerana perkataan Tuhan tak adil dengan dia. Tak boleh. Sampai berpeluh-peluh nak keluar tu, asyhadu an la nak keluar. Asyhadu an la. Berpeluh-peluh. Minta doa dengan Allah, minta doa dengan Allah. Akhir sekali bolehlah ucap. Dalam keadaan yang sangat susah. Tu tak mati lagi tu, maknanya dalam keadaan segar gini ya. Tapi tak nak ucap. Lepas tu dia menangis. Jadi mufti ini kata, kamu kena bertaubat. Mufti tu ajar bertaubat. Kamu munajat dengan Allah, tidak mengadu pada Allah. Akhir sekali mungkin dia buat sungguh, mengadu pada Allah. Terbukti bukan dia yang bukan dia yang pencahar mana. Orang lain yang menggunakan nama dia. Terbukti. Dan orang tu ditangkap, kesnya ditutup terus. Lepas kesnya ditutup, syarikat tu tawar balik. Bukan syarikat tu tawar balik, bahkan syarikat-syarikat lain yang dia pernah minta dulu pun siapa dia pilih nak tahu syarikat mana. Maknanya begitu. Kadang-kadang sesuatu yang berlaku tu kita tak suka, tapi di sebalik itu ada Allah Ta'ala nak beri kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu tak suka, sedangkan itu baik bagi kamu. Baik. Dan dikatakan bahawa dan barang siapa yang telah mengetahui bahawasanya segala fi'ilnya itu atas yang dikehendakinya hikmah, yang dikehendaki hikmah Allah Ta'ala, segala perbuatan itu ada hikmah Allah Ta'ala, maka hendaklah redha ia apa yang berlaku, redha ia pada berlakunya segala takdir Allah. Kena redha dan adalah dengan syuhud ini bersamaan kepadanya. Kalaulah kamu sudah nampak ini semuanya datang daripada Allah, maka bersamaan kepadanya duka dan suka, tinggi dan rendah, mulia dan hina, kaya dan fakir. Sama saja orang yang beriman itu. Wi kaya, syukur. Wi fakir, sabar. Bersamaan saja dia. Baginya tidak ada apa-apa pun maknanya yang mengganggu dia. Dan beradab ia dengan adab waktu, iaitu adab yang Allah tetapkan keadaan dia. Walaupun perkataan waktu, tetapi maksudnya keadaan. Yang menjauhkan dia daripada binasa, yang boleh membawa dia pada binasa pada agama. Bukan binasa tubuh, binasa agama itu lagi bahaya. Maka maksud daripada waktu itu iaitu zaman yang tiada menerima ia akan lain daripada yang dinyatakan. Yakni maksud waktu itu zaman ataupun masa yang Allah Ta'ala tentukan dia tadi. Yang nyatakan di dalamnya dengan hukum perintah Tuhan. Itulah perintah Allah. Allah perintah kamu menjadi ahli perniagaan, ahli ilmu, ahli ibadat. Maka apabila telah mendirikan hak Allah Ta'ala akan dikau dalam suatu hal yang tiada mungkiri syarak, yang tiada bercanggah dengan syarak, maka jangan engkau berkehendak pada yang lainnya. Cukup jangan berkehendak pada yang lainnya sekali-kali. Maka bahawasanya berkehendak ia bagi Allah, tiada bagi hamba. Ikut kehendak Allah, jangan ikut hamba, jangan ikut diri. Dan alamat orang yang berkehendak kepada yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah di dalamnya duka cita atas ketiadaan muwafaqah, maka kehendaknya dan selamat daripada yang demikian itu daripada yang demikian dengan menyerahkan akan dirinya. Maka tanda dia orang yang berkehendak pada yang lain daripada yang telah dinyatakan oleh Allah, ia duka cita.
tanda dia Allah tetap dah gitu, dia pergi kat lain, maka dia akan mengalami duka cita. Itu tanda Allah tak ada tambah. Tanda Allah tidak suka. Contoh terakhir ni. Okey, seorang yang sudah pergi masjid, alhamdulillah, selesai masalah dia. Pergi masjid, hanya cukup-cukup makan saja. Bolehlah cukup makan. Tiba-tiba dia mari fikir, dia kata, mungkinlah dia kata, ni masjid ada nak buat pembinaan, nak tambah sikit. Dia nak cari pitihan, nak tolong masjid. Niat baik tak? Niat baik. Apa yang berlaku pada dia? Dia pun pergilah berniaga. Bila dia pergi berniaga, akhir sekali masjid dia tak pergi, hati dia pun tak tenang, dia pun jadi susah hati. Maknanya apa? Allah tak redha perbuatan dia. Nak tahu tanda alamat dia, tengok pada duka cita ataupun tidak duka cita. Kalau duka cita, bermakna tanda Allah tidak redha pada dia. Maka hendaklah dia menyerahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma waritna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiba, Allahumma ftah alaina abwaaba fahmin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.